Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini cikgu akan terangkan pula apa itu KPS mengelas dan ketika bila kita perlu menggunakan KPS mengelas. Cikgu harapkan murid-murid masih mengingati berkaitan dengan topik KPS pemerhati yang telah cikgu terangkan pada sesi sebelum ni. Okey. Untuk KPS mengelas ni, kamu perlu menggunakan pemerhatian. Okey, pemerhatian itu berdasarkan daripada 5 deria, sama ada kita nak guna ke semua deria ataupun sebahagian deria saja bergantung kepada uh, data ataupun maklumat yang diberikan kepada kamu. Okey, di mana pemerhatian ni kita gunakan untuk mengasingkan dan mengumpulkan objek ataupun fenomena berdasarkan ciri-ciri yang sama. Okey, ingat lagi tak sebelum ni yang cikgu beritahu tentang KPS memerhati, di mana kita perlu membuat pemerhatian menggunakan 5 deria, iaitu deria penglihatan, deria sentuhan, deria hidu, deria pendengaran dan juga deria bau. Okey. So, sama ada kita akan guna 5-5 deria ni ataupun yang cikgu dah beritahu sebahagian sahaja. Jadi, maksudnya kita ataupun kamu dapat membuat pengelasan dengan cara macam mana? Okey. Berdasarkan data ataupun maklumat yang diberikan kepada kamu, kamu boleh mengumpul berdasarkan ciri sepunya. Ciri sepunya tu maksudnya ciri yang sama. Okey. Kemudian kamu boleh mengumpul objek dalam pelbagai cara. Cara macam mana? Sama ada cara dalam bentuk jadual, cara dalam bentuk peta minda, dalam bentuk peta iting. Okey, untuk apa? Untuk memudahkan kefahaman kamu ataupun kefahaman orang lain yang melihat data yang diberikan kepada kamu. Okey, kemudian menggunakan ciri lain untuk mengumpulkan objek. Maksudnya, daripada maklumat ataupun data yang diberi kepada kamu, kamu dah buat pengelasan berdasarkan ciri A. Kemudian dalam masa yang sama juga, kamu boleh buat pengelasan menggunakan ciri yang lain tapi berdasarkan objek yang sama. Itu pun boleh. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih detail. Okey. Kemudian kamu juga dalam KPS mengelas ni dapat menerangkan ciri sepunya yang digunakan untuk pengelasan. Maksudnya kamu boleh buat penjelasan. Kenapa kamu pilih ciri tersebut? Sebab apa? Okey. So seterusnya. Okey, ini yang tadi cikgu kata mengumpul berdasarkan ciri sepunya. Okey, objek. Okey. Ini yang objek ni maksudnya maklumat atau data yang diberikan kepada kamu. Okey, yang pertama ni adalah basikal. Okey, kemudian yang kedua adalah penguin. Seterusnya bas. Monyet, ikan lumba-lumba, kapal terbang, kereta ataupun teksi. Seterusnya adalah belalang. Okey, objek ni ini adalah maklumat atau data yang diberikan kepada kamu. Jadi kamu kena asingkan data ataupun maklumat objek ni kepada ciri sepunya, ciri yang sama. Agak-agak ciri apa yang kamu boleh nampak daripada objek ni? Agak-agak apa? Okey, kita boleh asingkan dia dari jenis kenderaan dan juga haiwan. Okey, itu kamu asingkan. Bila kamu dah asingkan, kamu kena kumpulkan. Maksudnya kamu kumpulkan setempat. Okey, iaitu kenderaan. Apa objek-objek yang merupakan kenderaan? Bas, kapal terbang, basikal dan juga teksi. Okey, manakala daripada haiwan pula, ikan lumba-lumba, belalang, penguin dan juga monyet. Ini maksudnya memula kamu asingkan. Bila kamu dah asingkan, kamu kumpulkan dalam satu kelompok mengikut ciri sepunya. Okey. Seterusnya, bagaimana kita nak kumpul objek dalam pelbagai cara? Okey, kalau daripada segi aplikasi, contohnya jika daripada kamu gambar, kamu boleh asingkan kamu mungkin asingkan di tempat A ataupun tempat B. Ataupun kalau kamu diberi contohnya guli. Guli ada guli besar, guli kecil. Okay, so guli tu kamu boleh asingkan dalam bekas A, bekas B. Tapi kalau dalam bentuk penulisan, macam mana kamu nak kumpulkan objek tersebut? Okey, itu dalam bentuk
Okey, ini tadi yang haiwan dan juga kenderaan tadi. Ini adalah maklumat yang kamu dah asingkan, dah kumpulkan mengikut jenis haiwan dan juga jenis kenderaan. Okey, jadi cara pertama kamu boleh kumpulkan dalam cara peta peta minda ataupun peta iting. Okey, peta iting apa yang sesuai? Okey. Kalau ini peta minda biasa. Okey, kamu asingkan kepada ciri jenis kenderaan. Okey, kemudian ciri jenis haiwan. Okey, kalau dalam bentuk peta iting mungkin kamu boleh buat dalam bentuk peta bulatan. Okey, maksudnya kenderaan. Okey, kamu asingkan dan kamu kumpulkan dalam satu peta bulatan. Okey, kemudian juga haiwan. So akan ada dua peta bulatan. Okey, itu kalau kamu guna peta item peta bulatan. Kalau kamu guna peta pokok, pokok sama seperti peta minda yang cikgu buat ni, cuma yang bezakan dia ada garisan. Okey, bawah objek ada garisan, kenderaan ada garisan dan juga haiwan pun ada garisan. Itu cara yang pertama, iaitu kita menggunakan peta minda. Okey, yang kedua, kamu juga boleh gunakan cara dalam bentuk jadual. Nampak tak kat sini? Bila kita buat KPS mengelas, daripada data ataupun maklumat yang umum tadi, kamu dah asingkan, kamu dah kumpulkan dalam bentuk cara yang lebih khusus. Bila kita tengok ni, kita dah nampak, oh ni kenderaan. Okey, ini adalah haiwan. Okey, so jelas maksudnya kita buat mengikut ciri yang sama. Okey, yang kedua, yang seterusnya, menggunakan ciri lain untuk mengumpul objek. Maksudnya, okey, data masih data yang sama, okey, iaitu objek di mana ada apa? Ada penguin, ada basikal, ada bas, ada monyet, ada dolphin ataupun ikan lumba-lumba, ada kapal terbang, taksi dan juga belalang. Agak-agak ciri lain, apa lagi yang boleh kamu buat untuk kamu asingkan dan juga kamu kumpulkan mengikut ciri yang sama? Agak apa dia? Okay, kita boleh cirikan ciri lain dia dari segi warna. Okay, warna apa? Okay, tengok ini. Warna putih. Apa objek kat sini yang warna putih? Penguin, basikal, monyet, ikan lumba-lumba dan juga kapal terbang. Okay, yang kedua, warna merah jambu. Apa dia yang warna merah jambu? Bas, taksi dan juga belalang. Tengok, masih objek yang sama, okay, tapi kamu gunakan pengelasan mengikut ciri yang lain. Daripada segi warna. Okey, mungkin kamu boleh buat daripada pengelasan mengikut pendapat kamu. Okey, agak-agak apa lagi? Mungkin kamu boleh fikirkan dan boleh maklumkan kepada cikgu selepas ni kan. Okey, seterusnya kita perlu menerangkan ciri sepunya yang digunakan untuk pengelasan. Maksudnya daripada data umum yang kamu terima, kamu dah buat, kamu dah asingkan, kemudian kamu dah kumpulkan, kamu boleh jelaskan. Maksudnya kamu boleh terangkan kenapa kamu pilih ciri tersebut. Mesti ada sebab. Okey, so sebab macam mana? Okey, tengok tadi, iaitu yang pertama, cikgu pilih ciri jenis haiwan dan juga kenderaan. Okey, yang kedua cikgu pilih ciri sepunya dia ada daripada segi warna, iaitu warna putih dan juga warna merah jambu. Okey, kalau daripada segi haiwan, okey, ini haiwan, ini kenderaan. Okey, sebab apa? Okey, ini cikgu bagi penerangan, iaitu objek diasingkan dan dikumpulkan mengikut jenis. Tengok, kita terangkan balik ciri sepunya yang kita pilih. Okey, kemudian kita beritahu pula belalang, monyet, penguin dan ikan lumba-lumba ialah haiwan. Okey. Dan yang terakhir kita beritahu bas, kereta, kapal terbang dan basikal ialah kenderaan. Nampak, kita boleh terangkan sebab apa kita pilih ciri tersebut. Okey, manakala daripada segi warna pula, okey, warna putih. Okey, warna merah jambu. Okey, sebab apa? Okey, kita terangkan objek diasingkan dan dikumpulkan mengikut warna.
Okey, mengikut warna. Di mana objek yang berwarna putih adalah monyet, penguin dan juga ikan lumba-lumba. Manakala yang berwarna merah jambu, belalang, teksi dan juga bas. Itu maksudnya kamu menerangkan ciri sepunya bagi setiap ciri yang kamu pilih. Okay, ni cikgu tayangkan sekali lagi. Okay, sebab tadi terus end je kan, tak nampak kan. Okay, ni tengok. Nak 10 ya. Okay, tadi objek diasingkan dan dikumpulkan mengikut warna. Okey, di mana? Okey, kita tengok ikan lumba-lumba, penguin, kapal terbang, basikal dan monyet berwarna putih. Kamu boleh terangkan ciri tersebut dengan jelas. Okey, kemudian kereta, bas dan belalang berwarna merah jambu. So, cikgu harap semua jelas dan faham apa itu KPS mengelas.